صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kita berjumpa dalam sesi baca kitab kita. Kita baca kitab Iqtarabatis Sa'ah, kiamat hampir tiba, dan menyebutkan juga tanda-tanda besar kiamat ya, yang disusun oleh Kiai Syekh Fahmi Zamzam, ulama kita yang baru meninggal juga. Beliau tak jumpa Ramadan tahun ini. Ramadan tahun lepas masih lagi ada jumpa. Ramadan tahun ini, Ramadan pertama, kita kehilangan beliau. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat atas rohnya, menempat rohnya di kalangan para salihin, menerima segala amalannya, dan mudah-mudahan segala ilmu yang dicurahkannya, yang dituliskannya menjadi ilmu manfaat bagi beliau ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat. Percaya tentang hari kiamat masuk dalam rukun iman yang 5. Tak boleh tidak, kita mesti tahu, mesti beriman dengan kiamat, dan hendaklah kita mengetahui juga tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat. Kalau kita sebut tentang tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda kiamat ada 3 ya. Tanda besar, tanda kecil, tanda pertengahan, dan tanda besar. Itulah kita mengatakan apa? Era akhir zaman. Yang nama akhir zaman bermula bila? Bermula akhir zaman agak-agak bila? Mula-mula akhir zaman? Dengan turunnya Nabi Adam ke bumi. Turunnya Nabi Adam ke bumi dah kira akhir zaman. Turun Nabi Adam ke bumi dah kira akhir zaman. Daripada zaman itu sampailah lahir baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu era pertama akhir zaman. Kenapa dari Nabi Adam sebut dah akhir zaman? Sebelum Nabi Adam, bumi ini sudah berapa juta tahun. Berapa juta tahun, zaman Jurassic Park tu saja kita tengok cerita itu kan, 65 million years. Oh, dan sebelum itu berapa banyak lagi, berapa million tahun lagi sudah ada. Maka apabila spesies terakhir atas muka bumi yang akan makmurkan atas muka bumi ini, bagaimana firman Allah Ta'ala, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan atas muka bumi ini khalifah. Lepas khalifah ini tak ada khalifah lain. Maka spesies yang memakmurkan muka bumi yang paling penghabisan sekali, dan spesies inilah yang akan lihat dunia terpecah, terbelah kiamat, itulah spesies anak Adam. Maka apabila spesies ini sudah keluar, sudah kira zaman sudah akhir. Jadi apabila turunnya Nabi Adam ke bumi ini, sudah kiranya era akhir zaman sudah bermula. Kemudian zaman Nabi Nuh dah kira akhir zaman. Zaman Nabi Idris dah kira akhir zaman. Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Musa dah kira akhir zaman. Apabila zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dah kira zaman Nabi akhir zaman sudah akhir, sudah turun, masuklah era pertengahan akhir zaman. Era pertengahan akhir zaman itulah daripada lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga keluarnya Imam Mahdi. Jadi kita sekarang dalam era pertengahan akhir zaman, hujungnya sudah 1400 tahun era akhir zaman pertengahan ini. Sejak lahir baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada nanti keluarnya Imam Mahdi, era akhir zaman. Dan segala tanda-tanda yang disebutkannya itu semua sudah muncul belaka. Tinggal hanya lagi 1-2 tanda yang bukan tanda final ya, tanda final. Tinggal iaitu apa? Perang besar, huru-hara besar. Yang lain-lain tanda semua itu dah nampak ya. Ada Nabi sebut 15 sekaligus. Apabila tanda ini keluar 15 akan timbul tanda lain. Dia tanda-tanda, kemudian kalau habis ini tanda, keluar dia tanda lain. Tanda 15 macam-macam lah, arak berleluasa, zina berleluasa, hiburan berleluasa, arak berleluasa, Allah. Semua tu ada 15 Nabi sebutkan. Kalau 15 ini sudah habis, akan timbul 3 pulanya. Iaitu apa? Mesti 3 tanda yang apa menyusuri 15 tanda ini, iaitu apa? Angin panas, gempa dan tukar wajah kepada babi dan kera. Kalau angin panas sudah ada belum? Dah ada. Gempa dah ada sampai tsunami sekalipun. Bertukar wajah, ya sudah. Pada mata kita tak nampak. Pada orang saleh dah nampak mukanya muka babi, muka kera. Kalau PL macam babi dan kera banyaklah. Tapi kalau bertukar muka, ya kita mungkin tak nampak orang-orang saleh dibuka kasyaf oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah, takut kita ya.
bagaimana Habib Umar bin Abdullah bin Umar Syatiri, ya, iaitu abang kepada Habib Salim Syatiri. Beliau kalau di Mekah, dia orang wali kasyaf, ya. Kalau di Mekah jarang nak sembahyang Masjidil Haram, sembahyang tu. Maka bertanyalah itu jam yang khidmat dengan dia, Habib Hussein bin Zain bin Smith. Habib Hussein tanya, ya Habib Umar, kenapa kau jarang sembahyang Masjidil Haram? Aku takut Hussein. Aku masuk Masjidil Haram, aku tengok babi, keldai, kera, pakai serban, pakai ihram. Allah, dia nampak muka satu-satu begitu. Na'udzubillah, ya. Kita ni dipandang apa pula ni orang-orang salih, minta diampun oleh Allah Ta'ala segala dosa-dosa kita, ya. Kemudian tanda-tanda begitu semua. Kemudian keluar. Tinggal nanti kalau tanda yang besar lagi keluar, ialah keluarnya Imam Mahdi. Apabila Imam Mahdi sudah keluar, dah macam tasbih putus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutir demi sebutir akan turun, iaitu lepas Mahdi, tak lama Dajjal. Lepas Dajjal, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun, habis Dajjal punya era, aman damai. Kemudian dalam era zaman Nabi Isa alaihi salam akan keluar siapa? Ya'juj wa Ma'juj pula. Kemudian tak lama wafat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian keluarlah apa pulanya? Dabbah. Kemudian lepas daripada itu, penghabisannya punya penghabisan sekali, matahari terbit daripada barat. Lepas daripada itu hanya berapa hari sahaja lagi. Hanya berapa hari saja lagi tinggal kiamat Allah. Dicongak oleh alim-alim ulama semua, tak jauh dari kita sampai zaman Imam Mahdi sudah tak jauh. Kalau tak zaman kita nampak, zaman anak cucu kita yang tak jauh mungkin nampak. Begitu dekat sekali lagi, ya. Dan iya ke cakap akhir zaman, cakap Mahdi ni, ini perkara-perkara umum, semua orang kena tahu. Ini bukan perkara-perkara khusus, ya. Cuma siapa Mahdi tak siapa tak Mahdi, itu memang bukan hanya khusus lagi, rahsia Allah Ta'ala. Itu kena jelaskan kepada umum, ya. Banyak yang akan palsu akan keluarkan, tak dijelaskan pada umum macam mana perkara-perkara gini. Masuk dalam rukun iman yang kelima. Semua kena ada rukun iman, semua kena percaya dan semua kena dijelaskan tentang perkara ini, ya. Baik, begitulah tanda-tandanya akhir zaman nanti, ya. Apabila keluar. Nanti tandanya lagi satu ialah apabila sudah semakin dekat waktunya, orang semakin lupa akhir zaman. Makin orang sebut akhir zaman, orang makin menafikan apa pula akhir zaman ini. Tak ada cerita lain ke? Orang makin tak suka nak dengar pada mereka bukan akhir zaman. Lebih lagi kalau perkara Dajjal. Kalau Dajjal sudah hampir sangat pada waktunya, makinlah orang tak suka nak dengar ceritanya, makin orang nak nafikan. Diabu-abui pandangan orang supaya orang tak minat nak dengar cerita ini semua. Kenapa? The real Dajjal akan keluar, the real Mahdi akan keluar. Maka ke depan jemput Tuan Haji, ke depan. Ke depan Tuan Haji, depan orang tua-tua semua kena ke depan, belakang tempat orang muda. Depan jemput. Semuanya begitu, ya. Jadi kena tahu kita semua tanda-tandanya biar kita tak keliru. Biar kita duduk atas sekali sudah, duduk atas sekali senang. Atas sekali selesai. Atas sekali di atas sekali selesai. Itulah apabila tanda-tandanya sudah hampir semakin dekat, orang semakin tak nak dengar. Orang semakin bingit dengar ini semua. Itu salah satu tandanya juga. Orang makin tak suka nak dengar. Makin orang kalau ada yang cakap, makin yang suruh tutup mulutnya berapa banyak lagi. Tapi ini tanda kena sebut juga. Biar orang tak keliru. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 70, ya. Sampai. Baik, cara-cara nak mengelak daripada fitnah Dajjal. Yang pertama, memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta, ya. Jadi kena senantiasa alert. Kalau nama pendusta tu namanya alert, kita kena tahu alert senantiasa. Cukup hanya kita alert saja kita boleh tahu. Paling tidak dalam masyarakat mesti ada beberapa orang yang alert, kalau tak semua sekalipun. Kurang-kurang 1-2 yang alert ini, yang jaga ini, dia dapat membatalkan, kalau tidak membatalkan, paling tidak merosakkan, kacaukan agenda Dajjal. Kalau perompak nak curi rumah kita alert, kita jaga, agak-agak dia berani masuk tak? Walau kita tua, walau kita tak ada senjata sekalipun, dia tengah nak masuk, dia tengok kita tengah jaga, kita tengah siap siaga, waspada. Berani masuk tak? Tak berani masuk. Lagi kalau dia tengok tangan kita pegang handphone, lagi dia tak berani. Kalau tengok tangan kita pegang kampak, dia berani. Dia boleh bintis kita jatuh. Kita pegang handphone, dia berani tak? Dia tengok kita kuat hubungan dengan muslimin. Itulah handphone kita. Kuat mendoakan mukminin. Itulah handphone kita. Itulah handphone kita, ya. Dan tengok kita waspada saja. Tak, paling tidak terganggu, tergugat. Ibaratlah
orang nak tangkap ikan, dia dah siapkanlah atas di tepi pantai tu, dah siapkan pisau, dah siapkan rempah ratus, dah siapkan kuali, dah siapkan minyak, dah siapkan dapur gas sekalipun. Tapi kalau ikan tak makan umpan dapat tak? Tak dapat. Dia pasanglah berapa banyak mata kail. Kalau ada 1-2 ekor ikan saja tak makan, dia tengok yang lain berani makan tak? Yang lain makan pun, yang 1-2 yang tak nak makan ini saja membuat pengail boring. Alamak, dia dah tahulah. Nampaknya di ikan sini dah tahu trik kita. Dia pindah tempat lain. Begitulah ya. Mesti ada yang alert. Ya. Kemudian ialah ada tertulis perkataan kafir pada dahinya. Maka di situ kafir itu ya ada mungkin zahir, mungkin maknawi ya. Mungkin zahir, mungkin maknawi. Dajjal hanya 40 hari, tetapi sebelum dia keluar kita kena tengok apa produk dia yang ada cap dia tu. Kita selalu contohkan kalau kita pergi pasar raya, kita cari barang yang ada cap halal. Tetapi setengah barang walaupun tidak ada cap halal, pada kita ada cap halal. Seperti kau beli buah semangka, beli buah tembikai, kedai Cina. Ada cap halal tak? Ada cap halal secara maknawi. Yang nama orang Islam nampak itu sebagai halal. Kalau kedai pasar raya, ada tak barangan yang bercap haram? Tak ada ya. Tak ada, JAKIM tak ada keluarkan cap haram. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tahu tak ini benda ada haram? Tahu, nampak babi, pork, kita apa semua. Kita beer. Kita ada perlu cap haram? Tak payah ada cap haram. Aku orang mukmin, aku tu cap haram. Itu juga label kafirnya Dajjal. Segala apa-apa hal ehwal yang ada didalangi oleh beliau, orang Muslim akan dapat pandang bahawasanya orang Muslim yang sebenar. Akan dapat pandang bahawasanya ini ada label kedajjalan. Ini ada label kafirnya, dapat nampak. Dapat nampak ini adalah labelnya. Ada tanda kafir. Sampailah nanti kita tengok, kalau kita tengoklah sertifikat halal, kita tengok logo paling besar sekali mana ialah di Jabatan Keluarkan Halal. Kita nampak ini rupanya tempat keluarkan sertifikat halal. Sebab di sini ada lambang dia bukan main punya besar lagi. Sampai nanti Dajjal kali sudah keluar, nampaklah lambang pada dahi dia. Kafir. Kafir ada atas dahi dia. Orang Muslim, kata Nabi mengatakan, dapat membacanya sama ada orang boleh membaca ataupun orang tak boleh membaca. Kalau orang tak boleh membaca, nampak tandanya tu maknanya apa? Memang benda yang tak ada baca dari sudut huruf. Boleh difahami dari sudut maknawi. Maknanya ya, orang baik orang boleh baca, baik orang tak boleh baca akan dapat melihatnya, kata Rasulullah. Maka yang tak boleh baca ialah tak boleh baca huruf, dia buta huruf tapi tak buta hati. Maka dapatlah dia kesan. Itu adalah Dajjal dan segala program-program kedajjalan. Na'udzubillah, takut sekali. Di antaranya lah untuk timbulkan permusuhan antara sesama kita. Syakwa sangka antara sesama kita. Allah berlindung sama Allah Ta'ala ya. Dia tak macam mana dia tahu Allah akan izin dia gunakan segala prasarana yang ada atas muka bumi ni. Allah izin dia untuk aniaya umat Islam, tapi Allah tak izin menang untuk dia. Dia buat apa, satu langkah dia mara, satu langkah dia mara akan menghampirkan dia kepada kebinasaan. Dan satu langkah dia mara akan sampaikan kita kepada kemenangan. Dia tahu itu. Maka tak boleh tidak. Dia tahu Allah pasti bantu hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Maka dua caranya. Dan dia tahu dia sebagai orang kufar tidak diizin oleh Allah Ta'ala untuk cengkam orang mukmin. Tak ada mana. Maka dia boleh pakai dua. Satu dia gunakan antara mukmin untuk kacau mukmin. Itu boleh. Jadi mukmin boleh jatuhkan mukmin. Mukmin memang boleh jatuhkan mukmin. Kufar tak boleh jatuhkan mukmin. Maka dia create bermusuhan antara kita sama kita biar mukmin sama mukmin menjatuhkan. Caranya ialah kita kena kuatkan silaturahmi antara sesama kita. Kena husnuzan sesama kita, kena elakkan fitnah sesama kita. Yang nama perang tu dengan kufar, tetapi yang nama fitnah lah kita sesama kita. Kita kecam kita kutuk kita dengki kita nak sumbat mulut kawan kita nak kasih anyayakan kawan kita. Itu semua tu antara kita sama kita. Itu dia boleh buat kacau antara kita sama kita, itu namanya fitnah. Dan yang dua dia boleh buatlah jauhkan kita daripada Allah. Bila kita jauh daripada Allah, kita tak dapat pertolongan Allah, kita tak dapat rahmat Allah, mudah dia cengkam kita, mudah dia tarik kita ya. Baik. Yang ketiga, tanda apa kita boleh hadapkan dia? Baik dengan cara pergi ke Mekah ataupun ke Madinah. Pergi ke Mekah, Madinah pun belum tentu dapat selamatkan.
Sebab dengan kita duduk di Mekah dan Madinah, Mekah dan Madinah setakat Dajjal tak boleh masuk. Betul tak? Tapi jangan lupa di situ orang Mekah Madinah akan keluar berbondong-bondong dapatkan Dajjal. Jadi bilang, aku nak selamat, aku pindah Mekah Madinah. Belum tentu lagi. Kalau Tuhan bilang kau tak selamat walau kau di mana sekalipun. Mekah Madinah, Dajjal memang tak boleh masuk. Tetapi orang akan keluar berbondong-bondong. Orang Mekah Madinah dapatkan Dajjal di luar Mekah, di luar Madinah. Jumpa ini Dajjal untuk minta dia sebagai penyelamat untuk hapuskan Mahdi punya grup. Kenapa mereka dah tak tahan lagi. Itu yang Nabi sebut pada hari Mekah dan Madinah memuntahkan orang-orang munafiknya kerana berlaku gempa. Sama ada betul-betul punya gempa ataupun iaitu gempa jiwanya kerana apa? Terganggu sangat dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, ya. Maka Dajjal ni mereka akan orang Mekah Madinah hampir sepi Mekah dan Madinah, orang-orang munafiknya semua keluar tak selesa. Mahdi kan strict, orang yang tak suka dengan ulama-ulama yang strict, kau hati-hati, Mahdi tu strict. Dan zaman Sayyidina Umar tu strict, bukan strict keras kuku besi, tetapi strict menegakkan hukum Islam. Hitam-hitam, putih-putih. Hitam-hitam, putih-putih. Mau ikut, ikut. Tak mau ikut, dah habis. Kau jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasul sendiri, orang yang tak nak ikut, firman Allah Ta'ala untuk Rasul-Rasul hanya sebagai penyampai hukum Allah Ta'ala. Tapi yang beriman kepada hamba-hamba ialah Allah Ta'ala. Maka kalau alim ulama sudah kasih nasihat, Mahdi sudah kasih nasihat, engkau enggan ikut, terlepas tanggungjawab. Na'udzubillah, kau punya own choice, pilihan kau sendiri untuk keluar daripada grup Al-Mahdi, ya, begitu ya. Jadi tinggal di Mekah Madinah belum tentu selamat. Kalau perlu nak pindah mana? Hadramaut. Itu dijamin Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang dicadang oleh Rasulullah. Kalau berlaku akhir zaman, fitnah, kami nak ke mana wahai Rasulullah? Kami nak ke mana? Maka para sahabat mengatakan, bertanya kepada baginda mengatakan pergilah ke Aqsal Yaman. Aqsal Yaman tu pendalaman Yaman. Pendalaman Yaman itu apa? Hadramaut. Hadramaut. Tempatnya terpelihara. Dajjal masuk, tetapi orangnya reject Dajjal. Mana kau suka? Kau duduk di kota A dan kota B. Ataupun kota C. Kota A, kota B, something tak boleh masuk. Tapi orang kota A dan kota B keluar dapatkan something. Bahaya duduk dalam kota A dan B. Duduk kota C, something masuk. Tapi orang kota C tak umpamakan something tu. Bahkan mereka nyahkan something itu. Maka duduk mana selamat? Yang dicadang oleh Rasulullah. Itu pun jadi menjadi satu ujian. Orang dengar begitu saja, orang bodong-bodong nak pergi Mekah ke Madinah, nak duduk di sana. Nanti apabila sampai zaman Mahdi, dia tak selesa, dia sendiri bondong-bondong keluar daripada Mekah dan Madinah. Na'udzubillah, ya. Baik. Kemudian yang keempat hari ini ialah dengan kita baca apa? Kita banyak baca dalam apa? Baca di surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat akhir, ya. Baik. Kita baca kat kita muka surat 70. Keempat, membaca 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi seperti yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, wa man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal wa fi riwayatin min akhiril kahf. Artinya barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, ia akan terpelihara dari golongan dajjal. Ini maksud hafal, bukan hafal yang memelihara maksudnya. Memelihara itu maknanya maintain membacanya. Secara regular membacanya. Secara regular dia memelihara. Dia maknanya macam mana susah, macam mana ngantuk pun dia tak tinggal baca 10 ayat ni. 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan terpelihara dari golongan dajjal. Dan dalam riwayat lain, barang siapa yang memelihara 10 ayat terakhir daripadanya, ya. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Ada riwayat lain mengatakan 7, ada riwayat lain mengatakan 8, ya. Maka rangkumi semua sekali, kau baca 10. Kau baca 10 dan ada riwayat mengatakan awal dan mengatakan akhir. Maka kau rangkum semua, kau baca 10 awal, 10 akhir. Kalau setakat 7 termasuk sekali di situ, kalau setakat 8 termasuk sekali di situ, kalau 10 pun memang terbaca di situ, kalau 10 yang awal pun kau terbaca, kalau 10 yang akhir pun terbaca. Jadi baca 10 yang awal, 10 yang akhir. Seperti nak tidur malam baca 3 ayat penghabisan daripada surah Al-Baqarah. Maka ada ulama mengatakan bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan ada mengatakan daripada amanar rasulu. Tapi kalau kau baca pada lillahi ma fis samawati termasuk amanar rasulu termasuk sekali, begitu ya. Jadi surah Al-Kahfi kalau kita amati tafsir surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. 10 ayat terakhir bermula apa alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a.
Itu surah Al-Kahfi ya. Jadi dengan kita baca ini semua, kalau kita baca tafsirnya, ceritanya semua tu cerita akhir zaman. Surah Al-Kahfi macam-macam story di dalamnya, macam-macam riwayat, macam-macam kisah di dalamnya. Tapi kalau kita ambil 10 ayat pertama, 10 ayat akhir kau gabungkan, itu langsung menjadi cerita akhir zaman. Itu pelik surah Al-Kahfi ya. Tengah-tengah itu menjadi ibarat, menjadi contoh, menjadi pelajaran, menjadi langkah-langkah apa yang kita patutkan. Tapi kalau kita nak ambil kesimpulan akhir zaman punya cerita, kau baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, kau baca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, kau gabungkan, kau tengok itulah cerita akhir zaman. Iaitu apa? Akan timbul pemerintah yang suruh orang kufur kepada Allah Ta'ala. Caranya macam mana? Jangan beriman dengannya. Cara macam mana? Tak nak lawan. Tak boleh. Kalau dia sebangsa dengan kita. Ya. Caranya nak macam mana? Tak akan terlawan pun. Lari menyelamatkan diri. Di mana dia gua-gua. Dan caranya macam mana? Maha suci Allah Ta'ala boleh menyelamatkan hamba-hambanya yang mukmin. Ashabul Kahfi Tuhan selamatkan dia dengan apa? Dengan meriam ke? Dengan kampak ke? Dengan tidur saja. Dengan tidur saja musuh dia tak boleh kacau dia berapa lama? 300 tahun campur 9. Hanya dengan tidur saja dengan kuasa Allah. Hanya dengan ditidurkan dia saja, dianya tidur, relax. Tapi dalam masa dia tertidur itu macam-macam. Ada kerajaan naik, ada kerajaan jatuh, ada guling, ada apa semua. Dia bangun lepas 300 tahun, dia rasa hanya baru setengah hari, 1 hari atau setengah hari. Kerana dia tidur masuk gua tu awal pagi, maka dia bangun sebelum matahari terbenam. Maka salah seorang mereka bertanya, kita dalam gua ni berapa lama? Ada mengatakan 1 hari, ada mengatakan tak, separuh setengah hari saja. Kemudian mereka bangun sebelum matahari terbenam. Dia kan hari yang sama. Padahal sudah matahari, dia tidur, matahari baru terbit. Dia terbangun matahari sebelum terbenam selepas 300 atau 309 tahun. Allah, begitu lama. Ya? Begitu lama. Ya? Kemudian 10 ayat yang akhir. Kita tengok orang yang tertipu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna anhum yuhsinuna sun'a. Ini yang orang-orang jahat akhir zaman tak suka sekali ayat ini dibacakan. Katakan, aku sukakah kamu aku sebutkan orang paling rugi amalnya, iaitu orang yang buat orang yang sesat jalannya, terseleweng jalannya. Ada jalan tau, jalan nak tuju akhirat. Tetapi mereka rasa itulah yang betul. This is the correct path of Islam. Inilah cara Islam yang betul, tapi sebetulnya jauh menyimpang daripada hakikat Islam yang sebenarnya. Dia rasa mereka buat betul, mereka itu. Allah Ta'ala bilang bukan. Allah Ta'ala bilang bukan. Itu orang yang paling rugi sekali amalannya. Orang ini semua tidak beriman kepada Allah dan semua tanda-tandanya. Ya. Nanti kita akan baca dia punya tafsir dia. Ya. Begitu. Jadi surah Al-Kahfi ini 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir betul-betul cerita akhir zaman. Betul-betul cerita akhir zaman. Baca surah Al-Kahfi. Seminggu sekali baca surah Al-Kahfi full. Baca surah Al-Kahfi full seminggu sekali. Dan kalau seluruh Al-Kahfi ini kita hafalkan pun bagus. Nanti menjadi sebab di antara fadilatnya, menjadi sebab Allah Ta'ala bukakan futuh bagi kita. Futuh tu pemahaman-pemahaman. Pemahaman-pemahaman. Bagaimana dalam riwayat itu juga ada cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada pemahaman-pemahaman tertentu pada Nabi Khidir alaihissalam. Itu ada sir di balik surah ini. Ya. 10 ayat. Yang pertama dari surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Ujungnya iaitu minta. Dan mereka berkata, apabila mereka berkata ini Allah Ta'ala pelihara, kita pun kena kata ini. Iaitu apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah karuniakan dari sisimu. Dari sisi kita kadang-kadang mati akal, buntu, tak tahu macam mana nak menangani orang-orang yang derhaka pada Allah Ta'ala ini. Kufarnya lain. Kita akan mendapati nanti akhir zaman, kita akan dapati tentangan-tentangan
dari beberapa sudut. Pertama, daripada dalaman diri kita sendiri. Ujub kita, hasad kita, suudzon kita, dengki kita, temahak kita, rakus kita, daripada diri kita sendiri. Yang kedua, daripada muslimin yang sama pahaman dengan kita. Bukan daripada pahaman yang suka membida'ahkan orang, bukan daripada pahaman yang bukan ahli sunnah wal jamaah, bahkan daripada ahli sunnah wal jamaah, ya. Bahkan dalam grup ini termasuklah sepupu kita, saudara mara kita, tetangga kita, sepahaman dengan kita, tetapi akhir zaman boleh jadi musuh, ya. Dan kita akan hadapi tentangan daripada yang masih menggelar diri kita muslim, tetapi sebetulnya sudah menyeleweng akidahnya jauh sekali, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk semua itu. Ini akan kuat menentang kita juga. Dan yang keempat, kita akan hadapi tentangan daripada memang orang-orang kufur yang derhaka kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang memang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi daripada golongan-golongan ini semua, ya. Jadi kita minta, kita sampai mati akal, yang ini aku nak pakai taktik ini, tetapi dia kita boleh memang disuruh pertahankan diri, disuruh perang, tetapi kita tengok yang kacau kita bukan kufar, muslim sama muslim. Macam mana? Tapi muslim, tapi dia punya muslim kacau kita lebih daripada kufar punya kacau kita. Macam mana? Allah, kita kan orang lain pahaman, sama pahaman dengan kita. Kita kalau boleh nak dicekiknya dia, Allah, macam mana? Minta daripada Allah Ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmah. Maka Allah Ta'ala yang menyelesaikan masalah antara kita dengan saudara-saudara kita, antara segala yang menentang kita, antara segala yang nak menjatuhkan kita, ya. Wahai lana min amrina rasyada, dan indahkanlah bagi kami amalan kami, elokkanlah agalaman kami bagi kami, dan mudahkan serta pimpinlah kami untuk keselamatan agama kami. Minta atas urusan kami, minta petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang memang stuck, tak tahu nak langkah. Istilahnya ditelan mati anak, diluah mati, ditelan mati ibu, diluah mati bapa. Kita nak telan ke nak luah ke? Mati mak tak nak, mati bapak pun tak nak. Biar mati orang jahat tak apa. Begitu dia buat kita. Kau nak mati mak tak? Kau buat gini, selamat mak kau, tapi bapak kau mati. Kau gini, selamat bapak kau, tapi mak kau mati. Mak aku, bapak aku tetap selamat. Engkau yang aku akan kerjakan biar mati. Begitu, ya. Lalu begitu. Kita ambil yang tengah. Kau nak ini, kau nak ini. Kau pilih, kau pilih. Aku pilih untuk tentang kau. Habis cerita. Aku pilih untuk tidak bersetuju dengan kau. Begitu, ya. Jadi mereka macam-macam, ya. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu pun yang bengkok, yang sesat, yang keliru, yang salah. Kena pegang Al-Quran betul-betul akhir zaman, ya. 10 ayat pertama awal mula dia dipandu kepada Al-Quran. Akhir zaman nak selamat tak boleh tidak pegang Al-Quran, dan kau jangan ragu. Kenapa tidak ada yang bengkok? Sebab kadang-kadang fikiran kau bengkok. Kalau kau bilang itu ayat Quran, bermakna ayat Quran tak bengkok, engkau yang bengkok. Cara kau nafsirnya, cara kau pahamannya yang bengkok. Dia baca Al-Quran, dia nampak Al-Quran membenarkan kegiatan dia yang bukan-bukan. Banyak tahu orang pakai berdalil dengan ayat Quran tapi kemudian menegakkan benang basah. Itu bukan daripada Al-Quran, itu daripada akal kau sendiri. Al-Quran tidak ada yang bengkok. Jadi kalau dengan kau baca Al-Quran kau jadi bengkok, bermakna kau yang bengkok. Kau yang bengkok. Bahkan keadaannya tetap benar walaupun dia menyakiti hati kau sekalipun. Walaupun membuat orang yang kalau pegang bacaan Al-Quran, dia cuba nak cari takwil yang boleh menyedapkan hati dia, tidak, Al-Quran benar. Kalau kau tak benar, kau yang kena membenarkan dan betulkan jalanmu, ya. Untuk memberi ancaman sekeras-kerasnya kepada orang yang ingkar dari sisi Allah, subhanallah. Akhir zaman akan banyak orang ingkar. Diberi warning dulu kepada mereka yang ingkar, ya. Jangan kau ingkar. Jangan jadi tali barut, jangan mengguting dalam lipatan. Jangan kawan makan kawan, ya. Dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, kerana orang beriman akan senantiasa ditindas. Orang beriman akan senantiasa dibuli. Orang yang beriman akan dapat macam-macam kepayahan dari berbagai-bagai sudut oleh orang-orang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang mengerjakan amal saleh, dan yang mengerjakan amal saleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Beriman dan amal saleh. Di antara amal saleh yang penting adalah sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Mereka tinggal tetap di dalamnya selama-lamanya, subhanallah. Kenapa sebut tentang syurga selama-lamanya? Kerana dalam dunia, walaupun kau rasa kau sengsara dah sekian lama, pun tetap sementara juga.
saya makin akhir zaman, nanti orang rasa saya dah tercengkam begitu lama, saya dah tertindas begitu lama, saya dah terkurung begitu lama, saya dah tersekat begitu lama. Tidak. Syurga itulah yang selama-lamanya. Syurga itulah yang selama-lamanya. Yang dunia tu tidak selama-lamanya. Ya. Dan Al-Quran memberi ancaman kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Siapa yang Allah Ta'ala mengatakan Allah mempunyai anak? Orang kafir semua mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih anak Allah. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semua itu menunjukkan bahawa mereka mempermakhlukkan Allah Ta'ala. Mempermakhlukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu apa? Allah Ta'ala dah beri ancaman. Kalau dah golongan ini diberi ancaman, kau janganlah percaya sangat cakap dia. Kalau orang-orang taruh dalam wanted man, istilahnya wanted. Kalau dia wanted man, kau nak minta nasihat dia tak? Kau nak pakai cakap dia tak? Kau akan hadapkan dia telefon polis biar kena tangkap dia. Jadi kalau orang dalam wanted list Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janganlah kau nak patuh dia. Kecuali nak masukkan kau sama-sama dalam penjara dengan dia. Baik ya. Sebenarnya mereka tidak mempunyai apa-apa pengetahuan mengenainya dan tidak juga datuk nenek mereka. Besar sekali perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkataan dosa. Ya. Mereka tidak mempunyai apa-apa pengetahuan. Mereka yang kalau nampak mereka bijak langsung. Nampak mereka bijak, mereka pandai, mereka pintar. Sebetulnya mereka tidak ada apa-apa pengetahuan. Tentang hukum lagi mereka tak tahu apa pengetahuan. Tentang tauhid pun mereka tak ada pengetahuan. Apatah lagi tentang perkara-perkara dunia pun mereka tak ada pengetahuan. Yang keluar hanya dosa saja. Ya. Baik. Maka barangkali engkau wahai Muhammad membunuh dirimu. Bukan maksud Nabi membunuh diri ya, disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan mereka tu. Bukan maksud membunuh diri ya. Maksud di sini ya, Nabi lebih rela mati maksudnya. Bukan maksud Nabi bunuh diri. Kalau kita baca kitab orientalis, di antara mereka, kitab orientalis ini dia akan puji Nabi Muhammad, dia akan carut sirah Nabi Muhammad. Kita baca ya, tapi jangan lupa kau kena baca syama'il Nabi dahulu. Kau kena baca kitab sirah Nabi dalam tulisan oleh alim-alim ulama dahulu. Kemudian kalau bolehlah, barulah boleh kau baca kitab orientalis, hanya nak tengok di mana jahat mereka. Mereka cerita Nabi baik, Nabi begini, Nabi begini. Nanti timbulkan sikit aja. Tapi kenapa ya kok kahwin dengan budak dan banyak pula bini dia. Kau terasa habis. Kau dah jadi luput iman kau terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sebut ya orang-orang begini semua tu ya. Di antara mereka sebutlah Muhammad pernah terlampau stres sampai nak bunuh diri. Yang nak bunuh diri itu orang sampai dah tak ada pegangan. Secara tak langsung dia menunjukkan bahawa Nabi Muhammad pernah hilang pegangan. That kind of leader. Kalau kita bilang, dia ni pernah ada kes tau, pernah kes nak bunuh diri. Kau nak ikut dia punya cakap tak? Bermakna tak banyak sikit, otak dia ada seng. Ada tak betul. Ya, sebab itu sampai nak bunuh diri. Ini bukan maksud Nabi nak bunuh diri. Cuma Nabi merasakan, kalaulah begini, aku mati lebih baik lah. Kalau aku tak dapat laksanakan tugas yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jauh sekali Nabi nak bunuh diri. Ya. Jauh sekali Nabi nak bunuh diri. Ya. Kena betulkan itu terjemahnya, bukan Nabi nak bunuh diri. Tapi Nabi lebih rela meninggal dunia daripada menyaksikan Allah tak disembah atas muka bumi ini. Jadi jangan sangka Nabi nak bunuh diri ya. Na'udzubillah min zalik. Bukan ya. Sungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi muka bumi ini. Kerana kami hendak menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terlebih baik amalnya. Allah jadikan atas muka bumi ini semua perhiasan atas muka bumi. Termasuk apa yang tak jadikan atas muka bumi. Gunung, ganang, emas, perak, harta, kemewahan. Dan termasuklah segala bahan-bahan atas muka bumi ini. Apa? Kita pun tak tahu. Bahan-bahan yang dibuat orang senjata. Buat peluru, apa bahannya? Apa bahannya? Tak tahulah taruh bahan peluru lah. Obat peluru tu lah. Bom, nuklear. Semua bahan tu dah ambil dari mana? Daripada muka bumi. Daripada perut bumi. Ada gas ini campur gas ini boleh ledakkan sekian kuat. Ada bahan ini campur bahan ini kau taruh dengan oksigen gas ini akan boleh ledak begini. Oh semua. Sebetulnya segala yang benda itu semua untuk hiasan muka bumi ini. Dengan tu kau lihat subhanallah Allah Ta'ala ciptakan
bahan ini, Allah Ta'ala ciptakan bahan ini. Perhiasan untuk bumi, bukan untuk kita ambil. Termasuk perhiasan untuk bumi itu, segala keindahannya, kemewahannya, gunung ganangnya, yang cantik semua itu adalah perhiasan untuk kau tengok sebab bukan untuk kau rangkul semuanya dan kerembut jadi perhiasan kau. Contoh untuk memudahkan perkara ini, tuan di rumah, tuan rumah, katakan kepada khadam dia, kau nampak ini barang semua ni dalam hall ini, semuanya perhiasan untuk hall ini, bukan untuk engkau. Kau hanya cuma tengok saja, kau bersihkan, kau kesat saja, kau taruh balik. Faham? Baik tuan. Kan kau balik, kau tengok kain kushin dia pakai untuk dibikin baju, kain alas meja dia buat selendang, umpamanya lah. Perhiasan-perhiasan semua dia bikin beg semua. Cantik tak tuan? Ini semua perhiasan untuk hall ini, bukan perhiasan untuk engkau. Kau tengok, kau menggeram, kau pakai dunia segala kemewahan untuk perhiasan. Jadi kau tengok, subhanallah, subhanallah. Kayu balak pun kau hakis, kau pakai. Allah, semuanya. Segala bekalan semula jadi alam dunia, semuanya yang kau hakis, kau pakai. Itu perhiasan untuk dunia, bukan untuk kau. Untuknya. Zinatal laha, perhiasan untuknya. Bukan perhiasan untuk kita. Untuk kita hiaskan dengan apa? Hiasan takwa. Itu perhiasan kita. Itu perhiasan kita. Perhiasan yang segala mata benda dunia, perhiasan bagi dunia. Untuk dengannya kau lihat hebatnya Allah Ta'ala. Maha besarnya Allah Ta'ala. Bukan untuk kau pakai perhiasan itu. Baik ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atas muka bumi itu hancur menjadi tanah rata lagi tandus. Apakah engkau, wahai Rasulullah, menyangka bahawa Ashabul Kahfi, iaitu penghuni-penghuni gua, yang mempunyai rakim, iaitu batu bersurat itu, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Rakim ni batu bersurat. Batu bersurat apa ni ya? Macam-macam tafsir. Ada yang mengatakan nisan mereka. Nisan mereka yang ada tulis namanya. Di balik nisan tu sendiri ada macam-macam. Ada yang mengatakan rakim adalah satu bandar. Satu bandar yang situ mereka nampak ada tulisan-tulisan batu bersurat lama tu. Mereka merasa heran sekali begitu ya. Ini pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ini adalah mereka adalah orang kanan dan orang kiri raja. Rajanya saking dia rasa power sangat, dia mengaku diri dia Tuhan. Semua ada cerita akhir zaman tak? Ada orang yang power mengaku diri Tuhan tak? Dia rasa dengan dia saja orang boleh selamat. Dengan dia orang boleh tak selamat. Aku boleh selamatkan kamu dan aku boleh susahkan kamu. Allah, konsepnya sama. Konsep sama. Kalau dengan dan sampai to the maximum of apabila Dajjal betul-betul dia mengaku Tuhan. Sama tak? Sama ya, dia mengaku Tuhan. Na'udzubillah min zalik ya. Semua gitu ya. Dan Ashabul Kahfi ini orang kanan dia, kiranya penasihat-penasihat dia. Semuanya penasihat-penasihat dia dalam sudut agama dia. Satu hari ada satu negeri lain nak serang raja ini, negeri ini. Maka raja ini pun panik, tak tentu arah. Maka mereka ni orang-orang yang ketiga-tiga ni yang tiga kanan tiga kiri ni, ada bilangan mereka 7, ada mengatakan bilangan mereka 5 ya. Maka mereka siap daripada satu. Sebab itu orang kalau tulus ya, Allah beri mereka ilham sendiri ya. Tanpa perlu nak baca nota, tanpa perlu kau bilang siapa cucuk engkau, siapa cucuk engkau. Allah meletakkan hati. Kalau orang yang betul-betul tulus, Allah meletakkan hati mereka. Setiap satu daripada mereka mengatakan, kata dia power, kata dia hebat. Kok panik? Kalau nama Tuhan tak boleh diserang. Akan terus kukuh. Kalau yang nama Tuhan tak boleh diserang, yang nama Tuhan tak takut diserang. Tapi kalau dia takut, bermakna dia bukan Tuhan. Setiap mereka ada perasaan begitu. Tapi tak berani nak cakap. Sehingga yang tua di kalangan mereka bicara. Kau perasan tak? Baru yang lain mengatakan, kami pun perasan. Kalau gitu sudah bermakna kita tinggalkan. Dia bukan Tuhan. Sebab mereka tu semua imannya kuat. Imannya kuat. Jadi imannya tu tertanggal daripada yang kufur, terus masuk kepada yang benar. Terus maknanya dia bukan Tuhan. Terus tinggalkan. Ya, tengok ya. Jawatan tinggi ya. Tinggalkan. Maka siapa yang ada jawatan yang perlu ditinggalkan, ditinggalkanlah. Untuk selamatkan agamamu. Selamatkan agamamu. Tengok semua tu ya. Tengok siapa lagi yang jawatan tinggi. Tukang sihir Nabi, tukang sihirnya Fir'aun. Dia semua tu kiranya tu penasihat besar tau. Sekolah bukan paling tidak semua ada PhD dalam magic sihir semua tu. Kalau setakat diploma tak boleh jadi tukang sihir Fir'aun. Sebab tu paling tidak PhD. Awak fakulti apa? Fakulti buat ular. Saya fakulti buat mabuk orang umpamanya ya.
Semua itu ada PhD tau, tinggi. Begitu sekali dia nampak tongkat Nabi Musa telan tongkat-tongkat mereka, terus sujud depan Firaun dalam istana Firaun, resign, terus berpihak kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Kiai Suhaili, kita baru jual sate dah tak ingat nak sembah Allah. Baru jual soto aja dah tak sembahyang isyak. Ini orang ahli Firaun, kerjanya apa? Kerjanya bukan jual sate, kerjanya menteri kanan semuanya tu. Semuanya tu. Termasuk Ashabul Kahfi. Tinggalkan, jangan kisah. Allah selamatkan. Pemuda-pemuda, dan pemuda bukan tua. Kalau tua memang tak apalah aku tinggalkan pasal aku nak selamatkan iman aku. Tak apalah aku dah tua pun orang nak bikin apa lagi pada aku. Dia bikin apa pun aku tak lama nak mati. Tua ini muda, boleh hidup, boleh lawan, boleh apa, tapi tinggalkan. Bukan dunia. Tengok kalau orang muda sanggup tinggalkan dunia dan kedudukan, jangan orang tua tak sanggup nak tinggalkan dunia dan kedudukan. Macam mana pun kau akan tinggalkan juga. Semua pengajaran bagi kita. Akhir zaman sangat-sangat tergugat keduniaan kita dan kehidupan kita. Maka kalau perlu tinggalkan. Ya, tidak boleh tidak. Semua ni penguat hati kita tau. Penguat hati kita ya. Ingatlah tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Daripada sisimu, min ladunka, dari sisimu. Dari sisi kami, putus ikhtiar kami, buntu jalan kami. Hanya kami tinggal daripada situ, kami selamatkan diri kami serahkan padamu. Maka segala musuh Allah yang akan tindak Allah. Kaum Ad begitu punya sombong. Yang binasakan siapa? Nabi Hud ke? Siapa yang binasakan mereka? Allah. Kaum Saleh yang begitu sombong sekali. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Yang hancurkan mereka siapa? Nabi Saleh ke? Allah. Firaun begitu punya sombong. Yang jatuhkan mereka siapa? Nabi Musa ke? Allah yang jatuhkan mereka. Allah yang jatuhkan mereka ya. Jadi kita Allah yang tak kurang jalan untuk nak menjatuhkan musuh-musuhnya. Maka minta Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Minta pimpinan, minta guide daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Allah Taala halakan mereka ke dalam gua. Allah Ta'ala halakan mereka ke dalam gua dan Allah Ta'ala ngantukkan mata mereka pun baring beristirahat sebab mereka keluar malam ya. Orang tak nampak malam-malam. Sampai pagi masuk dalam gua tu, mari kita berehat, anjing dia depan pintu. Maka dia tertidur selama 300 ditambah 9. Kenapa? Kalau ikut kalender orang putih 300 tahun. Kalau ikut kalender Kamariah tambah lagi 9 tahun. Dengan ini menunjukkan kalender boleh pakai kalender putih pun boleh, kalender orang putih boleh, kalender Islam pun boleh. Tapi yang di sisi Allah Ta'ala ialah kalender Islam. Kalender Islam, ya. Di sisi Allah Ta'ala. Untuk kiraan, boleh kita pakai dua-dua kalender itu, ya. Itu. Kalau 100 tahun kalender orang putih bermakna kalender Islam sudah 103 tahun. Ya, 103 tahun, ya. Gitu, ya. Selisih dia, ya. Baik. Jadi mereka minta selamat. Dan ayat ni semua tu sangat situasi begini akan muncul semula pada akhir zaman. Tak tahulah, bagi setengah orang sudah muncul, bagi setengah orang belum muncul. Baik. Satu sedikit lah ya, yang lain kita sambung buat depan. Satu cara untuk selamat daripada keresahan dan gangguan pada akhir zaman. Salah satu cara yang boleh buat anda rasa tenteram pada akhir zaman. Apa dia caranya? Buat maksiat. Berapa baiknya pun akan membuat anda rasa tenteram. Setakat rasa tenteram. Tapi sebetulnya memang tak tenteram. Kenapa rasa tenteram? Sebab kau dari pihak syaitan, maka tak ada siapa yang nak kacau. Sebab syaitan jin dan syaitan manusia akan rasa sekongkol. Saling memberi bisikan, memberi ilham antara satu sama lain. Syaitan jin bisikkan kepada syaitan manusia. Syaitan manusia sambut itu info dan terus kacau sesama manusia. Kacau sesama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi kalau kau buat maksiat, syaitan akan tengok ini member kita. Maka dia tak perlu cocok syaitan manusia untuk kacau kau.
Maksudnya kau senang, tak ada orang kacau kau pun happy, kau pun makin rasa kau makin strong, makin kuat, makin hebat. Kalau buat maksiat akan rasa tenteram. Setakat rasa tenteram. Hakikatnya tenteram tak? Tak tenteram. Begitu ya. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita, tetapkan iman kita. Semoga pada bulan Ramadan kita belajar ini, kita dapat dibukakan hati oleh Allah Ta'ala, diselamatkan. Wallahu alam bisawab. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تزاد في المهدي